Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, daripada keistimewaan dakwah Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, mereka tidak mengambil atau meminta upah. Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam dalam menyampaikan agama Allah, mereka tidak menerima apa-apa nilaian kebendaan atau meminta upah. Mereka hanyalah menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang Rasul mengisytiharkan kepada manusia bahawa dakwah mereka tidak berupah, bentuk harta benda manusia atau mengejar kepentingan dunia. Bacalah kenyataan mereka di dalam Al-Quran. Contohnya Nabi Hud alaihi salam pernah menegaskan, "Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Afala ta'qilun." Artinya, hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu dari seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakan aku. Apakah kamu tidak memikirkan? Surah Hud ayat 51. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Qul ma as'alukum alaihi min ajr illa man syaa'a an yattakhidha ila rabbih sabila wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut fasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira. Surah Al-Furqan ayat 58. Artinya, katakanlah, aku tidak meminta upah sedikit pun daripada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan orang-orang yang mahu mengambil jalan kepada Tuhannya dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Dan begitulah seterusnya para Rasul alaihimussalatu wassalam dalam dakwah mereka dengan sepenuh keikhlasan. Bukan sahaja upah yang tidak diminta, bahkan juga mereka tidak mengharapkan pujian dari manusia. Segala yang dilakukan oleh mereka menuju keredaan Allah, menghayati firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Suratul Kahfi. Artinya, maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Termasuk dalam surah Yasin menyatakan demikian, bahawa Nabi dan Rasul tidak meminta upah daripada manusia. Mereka hanyalah mengharapkan ganjaran dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi tidak meminta sedekah, Nabi hanya menerima hadiah saja. Kalau begitu, macam mana Nabi nak makan? Di mana makanan dan minuman dia? Sama ada dia bekerja sendiri. Nabi dia bekerja sendiri. Ada Nabi yang berniaga, ada Nabi yang menjahit, Nabi Idris. Ada Nabi yang memelihara ternakan, dan Nabi kita Muhammad SAW berniaga. Dan apabila
memenuhkan masanya dalam menjalankan kerja dakwah. Nabi ditanggung oleh isterinya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, di mana diatur oleh Allah Ta'ala dengan cara yang begitu rupa, di mana Nabi-Nabi tidak mengharapkan upah daripada manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan kepada Nabi SAW apabila mendirikan kerajaan di Al-Madinatul Munawwarah dengan peruntukan daripada ghanimah dan faid. Ghanimah ialah harta yang dirampas di medan peperangan, di mana sebahagian daripadanya adalah hak kepada Nabi SAW. Itu juga faid. Faid ialah harta yang diambil daripada negeri yang ditawan, tidak dengan peperangan, atau yang diambil tidak dengan cara perang. Itu faid, di mana 1/5-nya adalah bagi Nabi SAW. Bukan makna Nabi ni tak makan macam malaikat. Kita kena faham, ada peruntukan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada nabi-nabinya, termasuk Nabi SAW. Dan apabila banyak mencapai kemenangan, sudah tentulah banyak harta Nabi SAW daripada ghanimah dan faid melimpah ruah. Harta itu dibahagi-bahagikan kepada umatnya, dibahagi-bahagikan kepada mereka yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan bantuan, untuk menarik orang kepada Islam, sehingga Nabi meninggal dunia dalam keadaan fakir, dalam keadaan tidak ada harta yang ditinggalkan, dan pusakanya tidak diwariskan. Kerana Nabi bersabda bahawa Nabi-Nabi tidak mewariskan hartanya. Apabila Nabi SAW meninggal dunia, di sana ada tanah-tanah daripada Fadak dan sebagainya yang menjadi milik Nabi SAW daripada negeri yang ditawan setelah dikalahkan orang-orang Yahudi di sekitar Madinah. Maka di sana ada kebun-kebun tamar, antara kebun tabak, Fadak yang menjadi hak pada Nabi SAW. Apabila Nabi wafat, maka anak-beranak Nabi minta pusaka daripada Abu Bakar. Lalu Bakar membaca hadis bahawa Nabi SAW bersabda bahawa Nabi tidak boleh mewarisi pusaka harta kepada keluarganya. Dan Allah memberikan peruntukan kepada keluarga Nabi daripada ghanimah dan faid. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, setelah mendapat hasil yang banyak, apabila kerajaan Islam luas wilayahnya, maka sebahagian hasil itu diperuntukkan kepada ahli bait, kepada keluarga Nabi SAW. Maka diberi kepada Al-Abbas lebih daripada orang lain. Abbas diberi banyak sekali kerana dia pak saudara Nabi. Dan diberi kepada Hasan dan Husain. Diberi kepada Hasan dan Husain yang masih hidup, yang merupakan keluarga Nabi SAW. Pada Sayyidina Ali, mereka adalah ahli bait. Mereka tidak mewarisi dan mereka tidak boleh menerima zakat. Walaupun mereka fakir, mereka tidak boleh menerima zakat. Mereka terima daripada ghanimah dan daripada faid. Itulah peruntukan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam istilah hari ini, ada peruntukan kepada ketua negara, kepada pegawai-pegawai. Pegawai orang panggil gaji pada hari ini. Maka Nabi macam mana? Bila Nabi tadbir negara, di mana peruntukan dia? Di mana pendapatan dia? Dia nak tangguh anak bini dia macam mana? Nabi ni malaikat. Tak makan, Nabi makan juga. Allah Ta'ala memberi peruntukan kepadanya. Dan Nabi-Nabi Rasulullah tidak meminta upah di dalam dakwahnya. Dan bukan kerana pangkat dan kebesaran. Ada Nabi yang mencapai kemenangan sehingga menjadi khalifah, menjadi ketua negara, memerintah negara. Iaitulah Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi wassalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada nabi-nabi yang tidak sempat melihat
kemenangan di dalam perjuangannya. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, bila Allah Ta'ala perintah Nabi Musa dan Nabi Harun memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Palestin di masa itu ditakluk oleh kaum Jabbarin. Allah Ta'ala menguji mereka supaya berjihad, supaya berperang. Setelah Allah Ta'ala membinasakan Fir'aun dan bala tenteranya, Allah Ta'ala minta mereka berperang dan berjihad. Tiba-tiba Bani Israel berkata, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu berdua berperang, mu dengan Tuhanmu, kami nak duduk di sini. Nabi Musa terlalu sedih, lalu Allah menyesatkan Bani Israel di padang pasir Sinai selama 40 tahun. Mereka tak diizin masuk ke Palestin, sesak berpusing selama 40 tahun dan dimatikan, diwafatkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Setelah 40 tahun Allah Ta'ala mengizinkan Bani Israel masuk, dipimpin oleh Yusha' bin Nun, Nabi Yusha' bin Nun alaihi salam, dan mereka masuk ke Palestin. Dan Allah Ta'ala tidak mengizinkan kepada Nabi-Nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan harta ghanimah. Tak boleh makan ghanimah. Maka Nabi-Nabi zaman dulu dan umat-umatnya tak boleh makan harta rampasan. Setelah berperang, harta rampasan dikumpul, Allah Ta'ala menurunkan api memakan harta-harta itu. Dan ianya diharuskan kepada Nabi SAW. Maka Nabi-Nabi zaman dahulu ada peruntukan yang ditentukan kepada mereka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah perkara yang kita kena faham. Ada Nabi-Nabi yang mati, tak sempat. Tak ada pengikut, mati. Tak sempat nak ada pengikut, terus mati. Dibunuh oleh umatnya yang kafir. Menunjukkan bahawa Nabi tidak mengharapkan upah dunia. Mereka mencari kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memberi rezeki yang melimpah ruah kepada hamba-hambanya yang menegakkan Islam dengan cara yang tidak terkira. Menunjukkan bahawa dakwah Islam adalah dakwah yang ikhlas, bukankan minta upah, bukan tak boleh minta upah. Dan Nabi membenarkan orang lain di kalangan umatnya, di mana sahabat-sahabatnya dibenarkan mengambil upah. Contohnya, satu rombongan sahabat musafir berjihad ataupun berdakwah, berhenti di tengah jalan. Tiba-tiba pemimpin satu kabilah Badui disengak binatang bisa. Mereka tak jumpa obat, tak temu dengan obat. Lalu mereka cari kalangan rombongan itu, ada ke kalangan kamu yang boleh berubat? Lalu seorang sahabat pergi dan baca Fatihah. Baca Fatihah je, ludah, hilang selalu sakit, baik selalu. Allah Ta'ala berikan kelebihan karamah, Quran menyembuh penyakit. Lalu kabilah itu memberi hadiah kambing dan mereka berbalah. Ada mengatakan tak boleh ambil, ada mengatakan boleh ambil. Yang boleh ambil, ambil kambing itu dan sembelih makan sebahagiannya dan balik ke Madinah. Lalu mereka menceritakan kepada Nabi SAW apa yang berlaku. Lalu Nabi kata Fatihah ni adalah ruqyah, Fatihah adalah jampi. Nabi kata boleh jampi. Dan Nabi kata mu boleh ambil, halal kepadamu. Kalau ada lagi beri aku katik. Nabi kata beri aku katik, menandakan halal, diizinkan oleh syarak. Di sini para ulama mengizinkan mereka yang mengajar Quran menerima upah, tidak menjadi salah, berdasarkan kepada hadis ini. Adapun tak ambil upah ni khusus kepada Nabi. Sebagaimana Nabi tak boleh ambil zakat, tak boleh ambil sedekah, itu khusus kepada Nabi. Dan Nabi hanya mengambil hadiah dan peruntukannya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang ketiga, daripada keistimewaan dakwah ataupun ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang dinamakan Islam, ialah mengikhlaskan ad-din kepada Allah dan kepadanya juga beribadat. Itulah dia matlamat yang paling mulia yang didakwahkan oleh semua Rasul sejak Adam alaihi salam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di semua zaman dan tempat, agar manusia itu hanyalah mengabdikan dirinya kepada Allah dan mengikut agama Allah semata-mata, melarang adanya pengabdian kepada sesama makhluk dan berpegang dengan agama ciptaan manusia yang lemah dan serba kekurangan. Firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Surah Al-Bayyinah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, yakni kepadanya ad-din, dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus, yakni agama yang betul. Berkata Syekh Ahmad Ad-Dahlawi rahimahullah ataupun Waliullah Ad-Dahlawi di dalam kitabnya Hujjatullahil Balighah, sesungguhnya para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah permulaan dakwah mereka dan sebesar-besar matlamat mereka. Setiap zaman dan keadaan ialah membetulkan akidah terhadap Allah Subhanahu wa taala, membetulkan hubungan di antara hamba dengan Tuhannya, mengikhlaskan diri terhadap ad-din, mengesahkan Allah di dalam ibadat. Dialah sebenarnya Tuhan yang memiliki segala-galanya manfaat atau mudarat. Hanyalah kepadanya berhak untuk beribadat, berdoa dan seterusnya, di mana mereka dengan tepatnya menentang keberhalaan yang berlaku di zaman masing-masing, yang dilahirkan dengan nyata melalui penyembahan terhadap berhala-berhala, patung-patung, orang-orang yang dianggap saleh dan dipersucikan, sama ada di kalangan yang masih hidup atau yang telah mati, yang diiktikadkan oleh orang-orang jahiliah bahawa Allah telah mengurniakan kepada itu semua dengan pakaian ketuhanan dan kemuliaan, dan diberi hak dalam urusan-urusan tertentu. Tuhan menerima syafaat mereka secara mutlak, bahkan dianggap menjadi raja bagi segala raja. Maksudnya, ajaran yang dibawa oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam ialah yang dinamakan ad-din, iaitulah firman Allah Ta'ala, inna din 'indallahi al-Islam, sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. Dan firman Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang berpegang, yang mencari, yang menuntut lain daripada Islam sebagai din, maka dia tidak diterima, dan di akhirat kelak termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Yang dimaksudkan dengan ad-din bukan agama saja, bukan agama saja,
Walaupun diterjemahkan dalam bahasa kita dengan agama. Dalam bahasa asing yang perkataan agama mengikut bahasa masing-masing. Perkataan ad-din ialah ajaran Allah yang merangkumi semua perkara yang dikenali dengan ibadat, menghadap Allah Ta'ala, yang dikenali dengan cara hidup. Sama ada cara hidup itu makan minum kita, pakaian kita, termasuklah berumah tangga atau berkeluarga, berjalan, termasuk di dalamnya politik, termasuk di dalamnya ekonomi, termasuk di dalamnya segala undang-undang, sama ada undang-undang negara dalam negeri ataupun undang-undang antarabangsa. Itulah dia ad-din yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun pahaman orang kita dan pahaman kebanyakan orang, nabi-nabi ni jadi tok imam semayang je habis di situ. Pasti ikut pandalah nak pakai hukum apa, siapa dia meretoh politik lagu mana, ikut suka. Itu bukan cara yang ditunjuk oleh Quran. Allah Ta'ala menurunkan Quran 30 juzuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran semua perkara ada berlaku. Perkara hubungan dengan Allah, nak kenal siapa Tuhan yang sebenar, bagaimana nak sembah Tuhan, termasuklah cara hidup. Dan Quran menceritakan bagaimana Nabi Nuh menghadapi Al-Malak. Al-Malak ini ialah pemimpin raja-raja. Nabi Ibrahim menghadapi Raja Namrud. Nabi Musa menghadapi Firaun. Nabi Isa, sebelumnya Nabi Zakaria dan Yahya menghadapi Raja Herodos. Menghadapi kuasa-kuasa besar dunia di zaman mereka. Bukan sahaja mengajak manusia menyembah raja-raja macam sembah Tuhan. Raja-raja tak boleh dilawan. Kalau lawan jadi tulah. Orang Melayu ada juga ni perangai ni. Ini ajaran Hindu, bukan ajaran Islam. Dianggap dipersucikan. Itu ajaran yang karut, bukan ajaran Islam. Termasuklah menyembah berhala, menyembah patung, menyembah syaitan. Dalam melakukan ibadat, di mana Nabi-Nabi membetulkan akidah manusia, cara beribadat kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengajar cara hidup, di antaranya makan minum. Ada halal dan ada haram. Yang halal adalah yang baik, yang haram mendatangkan mudarat. Pasal apa Tuhan buat juga yang haram? Sebab Tuhan buat yang haram ni kerana supaya jadi baja untuk makanan pokok kayu, supaya jadi makanan kepada setengah binatang-binatang yang lain, yang manusia ambil faedah daripadanya. Manusia tak boleh makan, manusia tak boleh guna untuk makhluk lain. Maka Allah menetapkan sempadan, ini haram, tak boleh. Kalau manusia ambil juga, itu bukan makanan manusia, makanan makhluk lain, digunakan oleh yang lain. Ini sempadan halal dan haram. Dan Tuhan jadikan manusia mesti hidup bermasyarakat. Manusia ni walaupun pada zahirnya lemah, mereka ada akal, mereka ada roh, mereka ada kelebihan. Dia beri ilmu. Dan supaya mereka boleh memakmurkan bumi, maka ada politik, ada ekonomi, ada undang-undang dalam negara, ada undang-undang antarabangsa. Maka Allah menurunkan kitab yang diwahyikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Mengajak nabi-nabi dan rasul-rasul itu memerintah raja-raja di zaman masing-masing mengikut syariat Allah, supaya manusia hidup dalam keadaan betul, memakmurkan bumi ini. Ini tujuannya. Maka di sana ada manusia yang lantik patung jadi Tuhan.
Syaitan jadi Tuhan. Ada manusia yang membuat undang-undang sendiri, peraturan sendiri. Padahalnya yang diharamkan tu tak banyak. Yang dihalalkan terlalu banyak. Tak boleh nak bilang banyak benda yang halal ni. Yang haram boleh bilang. Yang halal banyak sangat tak boleh bilang. Begitulah undang-undang. Hukum hudud yang tidak ada khilaf kalangan ulama 6 perkara saja. Yang berkait dengan murtad, yang berkait dengan berzina, menuduh orang berzina, mencuri, merampok, minum arak. Ini yang perkara yang tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ini hukum hudud. Ada pun beberapa perkara lain itu khilaf ulama. Yang khilaf ulama pun dalam 7-8 saja, tak banyak. Beratus ribu perkara lagi tak ada nas. Manusia boleh fikir mengikut kebijaksanaan mereka. Hukum qisas yang berkait dengan hak manusia. Bunuh dengan sengaja, dengan niat, dengan sengaja. Bunuh dengan tidak sengaja. Berlaku kemalangan. Ini hukum qisas. Tak banyak. Tapi masalahnya manusia pasal berdegil sangat. Dalam perkara yang tak banyak yang Tuhan tetapkan ini, duduk pisah nak cari hukum lain, undang-undang lain. Nak tunjuk pandai sendiri, bijak sendiri. Di sinilah Rasul-Rasul menentang raja-raja, kerajaan-kerajaan yang buat peraturan sendiri dalam perkara yang Allah Ta'ala tak izin. Perkara yang haram nak dihalalkan. Bukan banyak sangat. Tapi ini yang duduk tebal nak lawan Tuhannya. Dan mesti kita ingat, perkara yang Tuhan tetap ni adalah sempadan. Ala inna himallahi maharimuh. Ingat, sesungguhnya sempadan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan itu sempadan Allah Ta'ala. Makna sempadan ni, kalau lakoh, punah kita. Itu makna. Kita kena faham. Yang diharamkan, yang memabukkan, yang merosakkan akal, yang mendatangkan mudarat. Itu makanan minuman yang diharamkan. Tapi duduk pisah juga nak ambil haram ni. Ini jenis perangai manusia. Kerana terpengaruh dengan syaitan, nak merosakkan diri mereka sendiri. Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran yang dinamakan Islam dalam semua urusan kehidupan manusia. Rasul-Rasul memimpin manusia, mengajar manusia semayang, mengajar manusia makan minum, mengajar manusia beranak beristeri, mengajar manusia berjairan, mengajar manusia memerintah negeri, mentadbir negara, mengajar manusia berperang. Berperang boleh, tapi ada batas sempadan. Berperang ni untuk lawan orang jahat, untuk lawan orang zalim, orang menceroboh. Dibenarkan berperang. Tapi jangan melampaui batas. Jangan lepas geram. Berperang lepas geram tak boleh. Maka ada sempadan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini ajaran yang Nabi-Nabi, Rasul-Rasul bawa kita kena ingat. Rasul-Rasul ni dilantik oleh Allah Ta'ala. Allah yang lantik sendiri. Bukan manusia lantik. Allah Ta'ala yang membawa rahmat, yang membawa kebaikan, yang sayang kepada hamba-hambanya. Setelah dia jadikan manusia ni, dia sayang kepada manusia ni. Kesian kepada manusia ni. Supaya manusia jangan rosak, jangan punah. Maka Allah pilih di kalangan manusia juga yang dilantik menjadi Rasul. Allah tak pilih malaikat. Kalau pilih malaikat kan tak nampak pula. Tak nampak malaikat kena merupa. Kalau pilih malaikat, malaikat tak boleh hajar macam mana menikah kahwin. Malaikat tak nikah. Kalau pilih malaikat, malaikat tak makan, tak minum. Malaikat bukan makhluk yang bermasyarakat macam manusia.
Maka dipilih Rasul dari kalangan manusia, Rasul yang terbaik, yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa Quran. Quran pula menceritakan semua nabi-nabi zaman dahulu. Nabi-nabi orang Kristian, nabi orang Yahudi, nabi-nabi zaman dahulu diceritakan oleh Quran. Quran menerangkan ajaran mereka. Menerangkan Nabi Muhammad ini adalah Rasul, menyambung kerja nabi-nabi zaman dulu. Dan disuruh beriman dengan semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Ada pun orang Yahudi, dia beriman dengan nabi dia je, nabi lain dia tak beriman. Seolah dalam dunia ni orang Yahudi je manusia, orang lain bukan manusia. Orang Kristian pula percaya ke nabi dia, nabi lain tak percaya. Tak percaya ke nabi lain. Ini tak betul daripada awal lagi. Salah. Nabi kita Muhammad SAW menyuruh beriman dengan semua nabi-nabi. Termasuk nabi-nabi orang Yahudi, Nabi Musa, Nabi Harun. Termasuk nabi orang Kristian, Nabi Isa. Kita kena beriman. Kalau kita tak beriman dengan Nabi Musa, Nabi Isa, kafir kita. Kafir kita. Kena beriman dengan Taurah dan Injil. Kalau tak beriman dengan Taurah dan Injil, kafir kita. Kena beriman. Ini kitab Allah Ta'ala. Tapi dia dah. Dia ubah Taurah, ubah Injil. Ajaran Nabi dipindah-pindahnya. Kemudian Quran dia tolak. Nabi dia sanjung latih sampai jadi Tuhan. Nabi Muhammad dia hina pula. Hina Nabi orang Yahudi pula. Ada kata Nabi berzina, Nabi buat maksiat. Itu orang Yahudi pula. Ini semua sesat. Maka Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, yang menyambung ajaran Nabi-Nabi zaman dahulu, ajaran yang dinamakan Islam, dan mengajak manusia masuk Islam. Oleh kerana Islam ni makna dia menyerah diri kepada Allah. Itu makna Islam. Menyerah diri dengan ikhlas. Kalau paksa tak ikhlas. Kalau mu tak masuk Islam, aku bunuhmu. Tak masuk Islam, aku katakmu. Dia masuk Islam kerana dia takut kita. Bukan Islam sungguh. Tak jadi begitu. Islam ni mestilah dengan iman, dengan percaya. Maka dia ajak masuk Islam. Tidak dengan paksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ada pula ulama kata ayat ni dinasahkan. Ada ulama mengata ayat ni dinasahkan setelah diturunkan ayat perang. Itu tak betul. Tak mau pakai ayat ni, ada ayat lain pula. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katalah yang benar daripada Tuhanmu. Siapa nak beriman, beriman. Siapa tak mau beriman, ikut dia. Nak jadi kafir pun. Tapi ingat, kalau beriman, beramal saleh masuk syurga. Kalau tak beriman, kafir masuk neraka. Ingat, tak dipaksa. Tak mau pakai ayat ni, ada ayat lain lagi menerangkan. Tak boleh paksa. Maka orang Islam orang bukan Islam tak dipaksa masuk Islam. Kamu tak mahu masuk Islam tak apa, tapi jangan sekat. Jangan sekat. Kalau sekat, kami lawan. Kalau sekat dengan cakap, kami lawan dengan cakap. Sekat dengan hujah, kami lawan dengan hujah. Sekat dengan senjata, kami lawan dengan senjata juga. Ini dia. Quran mengajar begitu. Kalau orang kafir sekat dengan senjata, kita lawan dengan senjata. Berperang. Nabi berperang. Setelah berperang, dia rasa dia tak urut. Dia nak berdamai. Dia tak urut, dia nak berdamai. Allah Ta'ala kata, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dan jika sekiranya mereka musuh kamu yang berperang itu ajak berdamai, maka berdamai dan bertawakal kepada Allah. Sahabat-sahabat kata, bukan nak damai, nak nipu. Kejar sampai habislah. Allah Ta'ala kata, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Dan jika sekiranya mereka nak tipu wahai Muhammad, dia ajak berdamai, dia nak tipu, fa inna hasbakallah,
cukuplah Allah yang menolong kamu. Diajak berdamai, kita berdamai. Tundukkan dia di bawah pemerintahan Islam. Tunjukkan pada dia Islam ni adil. Islam ni baik. Setelah dia tunduk di bawah kerajaan Islam, maka dia beri kepada dia hak untuk beribadat. Mu nak beribadat, caramu nak semayang, caramu nak makan, caramu. Agamamu kata arak boleh minum, minum. Mu nak minum arak, minum. Agamamu kata boleh kahwin dengan adik beradik, kahwin. Orang Majusi kahwin dengan adik beradik dengan anak, kahwin. Itu agamamu. Aku tak boleh larangmu, itu hakmu. Tapi jangan kaca. Nak menyatakan Islam, jangan kaca. Maka Islam dinyatakan. Dia beritahu. Mereka tengok Islam ni adil, Islam ni baik. Nabi tunjuk Islam ni adil, Islam ni baik. Zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Sehingga penduduk negeri Parsi yang menganut agama Majusi, sembah api, sebahagian besar masuk Islam. Penduduk Afghanistan, penduduk Pakistan hari ini yang sembah berhala agama Hindu, agama Buddha, masuk Islam. Penduduk negeri Mesir yang menganut agama Koptik, Kristian Koptik, Qibti, masuk Islam. Penduduk negeri Syam dan Palestin, masuk Syam juga, yang menganut agama Kristian masuk Islam. Ramai yang masuk Islam. Yang tak masuk Islam tak dipaksa. Sehingga hari ini masih ada di Mesir gereja yang didirikan sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menandakan mereka tidak dipaksa. Dan di sana ada orang Qibti Mesir yang percaya bahawa duduk di bawah kerajaan Islam ni lebih adil pada kerajaan orang putih, orang Perancis, orang apa, agama Kristian. Walaupun seagama dengan dia, dengan orang Islam adil, dia sanggup duduk di bawah kerajaan Islam. Di Iran sampai hari ini masih ada lagi rumah api, tempat orang Majusi sembah api, masih ada lagi. Rumah api ini didirikan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih ada sampai hari ini. Sehingga di Syam, di Syria, masih ada gereja zaman dulu yang didirikan sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Palestin pun ada juga gereja Qiyamah, tapak zahir Nabi Isa. Ada, Masjid Aqsa pun ada. Tak diroboh. Dan orang Kristian pergi di situ buat ibadat, tak dilarang. Bahkan Nabi sebut dalam hadis di akhir zaman, bila Nabi Isa alaihi salam turun dan Nabi Isa bergabung dengan Imam Mahdi, orang Kristian ni masuk Islam. Akan jadi begitu. Akan tiba di akhir zaman. Di sini menunjukkan bagaimana Islam ini mengajak manusia dengan tidak ada paksaan. Ajak dengan cakap dan ajak dengan buat. Yang pentingnya ajak dengan buat. Ajak dengan buat ni kita kena mereta. Kalau kita tak mereta, tak boleh ajak dengan buat. Tunjuk ke dia hukum hudud, hukum qisas, hukum ta'zir, hukum ni, hukum ekonomi, hukum macam mana. Kena tunjuk ke dia. Kalau kita tak tunjuk, duduk baca kitab je, tak amal. Tak jadi, tak boleh. Duduk mengaji tak amal. Tak kena begitu. Kita mengaji ni tujuannya kita amal. Ngaji bab semayang. Lepas ni kita semayang. Masuk waktu semayang. Hak boleh kita buat. Ngaji bab zakat. Kita ada harta keluar zakat. Mengaji bab haji. Kita mengaji bab haji. PT tak ada lagi. Ada apalah, tunggulah. Jangan kata haji itu tak wajib. Kalau kata haji itu tak wajib, jadi kafir. Tak boleh. Mengaji bab politik Islam. Nabi merintah begini-begini. Jangan kata politik tak ada dalam Islam, jadi kafir juga. Macam kata haji, tak ada haji tak wajib lah. Cumanya tak sebut je dalam tu. Oh, dia kata tak ada dalam rukun Islam politik. Nikah ada dalam rukun Islam. Tak ada nikah dalam rukun Islam. Dah nikah apa? Apa nikah? Nikah dalam rukun Islam.
Jual beli ada rukun Islam. Banyak rukun Islam ni yang tak disebut disebut 5 perkara saja. Perkara yang tak disebut itu ada dalam 2 kalimah syahadah. Ada dalam rukun-rukun iman. Salah satu daripada yang tak disebut. Termasuklah perkara yang sunat. Perkara yang haram. Yang sunat tak boleh dihina. Contohnya, dia beritahu bahawa Nabi suruh kerak kuku. Nabi suruh makan dengan tangan kanan. Dia kata, karut hak Nabi kata ni, jadi kafir. Walaupun sunat je jadi kafir, jangan main-main. Kita nafikan benda sunat hak Nabi kata, jadi kafir, jadi murtad. Jangan main-main, tak boleh. Ini menandakan termasuk dalam 2 kalimah syahadah. Maknanya membatalkan 2 kalimah syahadah. Inilah dia Islam. Islam ni bukan saja tolak agama Hindu, tolak agama Buddha, tolak agama Kristian, tolak agama Yahudi, termasuklah tolak nasionalis, tolak kapitalis, tolak sosialis, tolak pragmatis, tolak segala teori-teori yang berkait dengan politik, dengan ekonomi, dengan pendidikan, dengan apa saja yang bercanggah dengan Islam, hendaklah ditolak. Inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Menolak yang lain daripada Allah. Menolak lain daripada Allah ni ialah yang zat dia yang disembah. Sifat dia yang kita percaya. Hukum syariat dia yang kita pegang. Yang lain daripada Allah mesti ditolak. Itu la ilaha illallah. Itu maknanya yang kita kena faham. Inilah menunjukkan bahawa ajaran Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul adalah terang dan nyata. Jelas menentang sebarang bentuk syirik pada zat, pada sifat, pada af'al, pada semua perkara yang menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat berdakwah, membawa ajaran yang mudah, yang tidak memberatkan dan mengada-ngada. Keadaan ini terang dan nyata sekali, di mana mereka membawa ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Berucap mengikut kemampuan akal mereka. Manusia tidak dibebankan dengan sesuatu ajaran yang mereka tidak mampu melaksanakannya, atau ucapan yang tidak dipahami. Bahkan para Rasul alaihi wassalatu wassalam menyampaikan agama Allah dengan penuh kebijaksanaan, seperti yang dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. An-Nahl ayat 125. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, yakni kebijaksanaan, tegah dan benar, dan pengajaran yang baik, dan bantahlah, berhujah bukan bantah, berhujah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui tentang sesiapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Firman Allah Ta'ala, wa ma ana minal mutakallifin, surah Sad ayat 86.
Artinya, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengganda-gandakan. Menunjukkan bahawa Nabi-Nabi yang membawa ajaran Islam sama saja, bermula daripada Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu agama, iaitulah Islam. Ajaran yang dibawa adalah mudah, tidak membebankan manusia, tidak ada perintah yang tak boleh dipikul oleh manusia. Semua ajaran adalah mengikut kemampuan manusia. Allah Ta'ala tidak suruh perkara yang manusia tak mampu buat. Kalau tak buat juga, malah nak lawan Tuhan. Di sana ada perkara yang tetap, yang tidak berubah, iaitulah kepercayaan kepada Allah, percayaan kepada rukun-rukun iman yang lain, perkara yang gaib, dan akhirnya beriman kepada hari akhirat, di mana perkara ni diperintah kepada mereka yang ada akal, yang ada fikiran, yang boleh memikir. Kepada yang tak boleh memikir seperti orang gila, kanak-kanak yang tak balik, orang yang tak siapa suruh, Tuhan tidak hukum mereka kalau tak beriman. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tak paksa manusia dalam perkara yang berkait dengan hukum syariat. Walaupun hukum syariat itu berubah di antara satu rasul dengan satu rasul yang lain, ada perkara yang berbeza. Itu disebabkan oleh zaman dan masa yang berbeza. Zaman dan masa yang berbeza di antara satu masa dengan satu masa, satu tempat dengan satu tempat, maka berlaku perbezaan hukum syariat. Kecuali di akhir zaman, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui, dia beri ilmu kepada manusia sehingga manusia boleh mereka berbagai alat yang boleh berhubung di antara satu sama lain, tak macam zaman dulu lagi. Maka Quran menjadi mukjizat ilmu yang diamal untuk seluruh dunia, bukan untuk satu zaman sahaja, dan untuk seluruh manusia. Dan di sana ada perkara asas, ada perkara cabang. Dalam perkara asas, iaitulah rukun-rukun Islam. Perkara cabang ialah cabang hukum syariat. Di sana ada perkara yang ditetapkan secara nas. Sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu, sekiranya dalam keadaan uzur, dalam keadaan musafir, ataupun uzur-uzur yang diizinkan oleh syarak, boleh jamak, boleh himpunkan sembahyang. Sembahyang zuhur dengan asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Dalam perkara yang berkait dengan bersuci, kalau tak ada air, boleh tayamum, istinja. Dalam perkara makanan, di sana ada makanan yang diharamkan, yang dihalalkan. Yang dihalalkan terlalu banyak, yang diharamkan tak banyak. Tak banyak yang diharamkan, yang dihalal tak larat nak bilang. Tapi saja manusia duduk cari hak haram juga. Walaupun di sana ada perkara yang diharamkan, sekiranya dalam keadaan darurat, tidak ada yang halal, tak akan nak cari dah, yang adanya haram, sama ada untuk makan atau untuk berubat, maka diizinkan oleh syarak. Allah Ta'ala mengizinkan. Ini dengan nah Al-Quran, dengan nah hadis Nabi SAW. Jangan pakai hukum akal. Faman turra ghaira baghin wala adin fala ithma alaih, innallaha ghafurur rahim. Dan sesiapa yang dalam keadaan darurat, maka tidak ada dosa baginya. Umpamanya daging babi tetap haram, tiba-tiba tak ada makanan yang lain, adanya daging babi saja. Kalau tak makan, mati. Di masa itu wajib kena makan walaupun daging babi. Di mana dalam keadaan darurat, daging babi dihalalkan oleh syarak. Begitu juga ada penyakit-penyakit yang tertentu, tak ada bahan boleh ubat penyakit itu, melainkan bahan yang najis. Mengikut ahli perubatan yang pakar, yang mengatakan tak boleh, melainkan itu saja yang najis, maka dibolehkan yang najis. Itulah mudahnya hukum Allah Ta'ala. Manusia saja degil, tak mau ikut, nak lawan.
Dalam perkara dalam keadaan senang nak buat hak haram juga, itu tidak boleh. Dan Allah Ta'ala kata bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni tak mengada-ngada. Bukan mengada-ngada, bukan reka sendiri. Nabi-Nabi membawa ajaran daripada Allah Ta'ala. Jangan Nabi tak reka-reka sendiri. Hak reka sendiri ni orang bawa ajaran salah. Orang bawa ilmu salah. Ilmu salah ni pula Allah mengarut. Ramai orang ikut dia pula. Hak ikut tu hak mengarut juga. Hak yang ikut tu semua hak tak boleh sembahyang. Hak nak buat yang haram. Biasanya begitulah. Dia kata ajaran baik. Baik apa? Itu ajaran yang membawa celaka dunia dan neraka di hari akhirat. Sesungguhnya para Rasul alaihimussalatu wassalam dalam menjayakan dakwah, mereka melaksanakannya dengan uslub yang mudah dipahami oleh semua orang, sama ada tua atau muda, alim atau jahil, kecil atau besar. Mereka menyampaikan agama Allah dengan bersungguh-sungguh, tidak mengada-ngada atau main-main, atau dengan uslub falsafah yang payah dipahami. Apa yang ada dalam Al-Quran membuktikan segala-galanya. Contohnya Nabi Ibrahim AS ketika mengemukakan hujahnya yang kuat, jelas, dengan kata-kata yang paling mudah dipahami. Allah Ta'ala sebut contoh bagaimana mudahnya hujah Nabi-Nabi. Di antaranya hujah Nabi Ibrahim berlawan dengan Raja Namrud. Firman Allah Ta'ala, qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Surah Al-Baqarah ayat 358. Artinya Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat, lalu terdiamlah orang-orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Apabila Nabi Ibrahim AS mengajak Raja Namrud, pembesar-pembesar dan rakyatnya yang sesat, supaya beriman kepada Allah dan memberitahu Allah ialah Tuhan yang menghidup, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menjadikan manusia daripada tak ada kepada ada, daripada tak bergerak kepada hidup, dan mematikan manusia. Nabi Ibrahim cakap sungguh, tapi Namrud nak main-main. Lalu Namrud kata, aku juga boleh menghidup dan boleh mematikan. Lalu dibawa dua orang tahanan yang dijatuhkan hukuman bunuh, dua-dua ni. Yang satu diperintah supaya dibunuh, yang satu lagi dimaafkan. Maka aku juga boleh menghidup dan boleh mematikan, kata Namrud. Lalu Ibrahim jawab, Allah Tuhan aku menaikkan matahari dari timur. Sila mubah. Kalau mu Tuhan sungguh, ubah matahari naik daripada arah barat pula. Kalau mu Tuhan mu boleh buat. Fabuhital ladzi kafar, maka orang-orang yang kafir itu tercengang, tak boleh jawab. Hujahnya mudah saja. Sila naik matahari dari arah barat. Kalau mu Tuhan, sila buat. Maka Namrud tak boleh jawab. Kalah berhujah dengan Ibrahim AS, hujah yang mudah saja. Akhirnya buat keputusan, Ibrahim dihukum mati, dibakar dalam api yang dinyalakan dengan besarnya. Setelah dipunggah kayu api, diangkut, dinyalakan api, tak boleh nak dekat kerana besar sangat api. Lalu mereka menggunakan minjanik untuk melontar Nabi Ibrahim dengan api ke dalam api yang besar tu. Menjanik ialah senjata berat zaman dulu yang digunakan untuk melontar batu yang berat bagi merobohkan kota ataupun memusnahkan kekuatan musuh. Digunakan menjanik untuk capuk Nabi Ibrahim ke dalam api, dibidah dengan menjanik. Ambil adat kata padaan dengan bidah tu mati dah. Tiba-tiba Ibrahim tak mati, jatuh dalam api, api tak menghanguskan Nabi Ibrahim AS. Itu mukjizat, bukan sihir. Mukjizat. Kalau sihir tak boleh main-main begitu. Orang main sihir ni dia lawan obat, dia buat macam-macam. Ada dia punya setan dia, ni tak ada. Ditunjuk depan Raja Namrud, menandakan Ibrahim adalah Rasul. Akhirnya Ibrahim dan pengikut-pengikutnya dihalau daripada negeri Babil.
Yang kelima, matlamaknya jelas dan nyata. Matlamak ajaran Rasul jelas dan nyata. Dakwah pada Rasul alaihi wassalatu wassalam mempunyai matlamak yang jelas dan fikrah pemikiran yang nyata, tidak keliru dan kusut, sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Surah Yusuf. Artinya, katakanlah, inilah jalanku, inilah jalanku, aku dan sesiapa sahaja yang mengikutku menyeru kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk di kalangan orang-orang musyrikin. Ayat ini adalah perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menyatakan kepada kaumnya dan kepada seluruh manusia, aku diperintah oleh Allah memberitahu inilah ajaran aku yang aku terima daripada Allah, dengan hujah yang nyata, dengan hujah yang terang. Aku dan orang yang ikut aku sama saja membawa ajaran ini, iaitulah ajaran tauhid, mengesahkan Allah dan menolak segala bentuk syirik. Bukan saja tak boleh sembah yang lain daripada Allah, bahkan tidak boleh mengadakan hukum dan syariat, peraturan undang-undang yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad taraktukum 'alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu 'anha ba'di illa halik." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, sesungguhnya aku telah tinggalkan kamu di atas hujah yang putih, bercahaya terang malamnya seperti siang, tidak terpesong daripadanya selepasku, malaikat orang-orang yang punah. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu pusaka ilmu, iaitulah hujah yang kuat yang ada dalam Quran, kitab Allah, kitab mukjizat yang dipelihara oleh Allah sehingga hari kiamat, dan sunnah, ajaran aku yang mengajar bagaimana beramal dengan perintah-perintah yang ada dalam kitab, bermula daripada mengucap dua kalimah syahadah, sehinggalah menyembah Allah Ta'ala, semayang, sehinggalah nikah kahwin, sehinggalah hukum bercerai, hukum nak baik pula, sehinggalah kalau mati bagi saka, hukum jual beli, hukum jual buka tanah, hukum memerintah negara, undang-undang jenayah, undang-undang muamalat, undang-undang perang, undang-undang berdama, semua ada dalam Quran. Semua ada dalam Quran dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duduk tebing cari hak lain. Kalau cari hak lain, kalau ikut hak lain, punah di dunia dan punah di hari akhirat. Begitulah Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam menyeru ke jalan Allah dengan matlamat yang mulia dan nyata. Mereka tidak sekali-kali membawa manusia ke jalan yang bengkok, tidak jelas kelihatan matlamat dan tujuannya, seperti yang dilakukan oleh setengah-setengah pemimpin di kalangan manusia yang lalu, mengelirukan pengikut-pengikutnya dengan cara yang berbelit-belit dan slogan-slogan yang tidak dipahami. Rasul-Rasul membawa ajaran yang nyata dan jelas. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh, ini galak yang dibuatkan, sunnah, ini galak ditinggalkan, makruh, kena buat ni, kena tinggal ni, nyata dan terang, tak ada belik-belik, tak ada keliru, tak ada slogan-slogan. Buat slogan sebab orang tak faham, daripada satu slogan slogan ni kata-kata, buat kata-kata bersih, cekak, amanah, Islam, hadari, macam-macam. Satu Malaysia ubah pula, itu dakwah yang bukan dakwah Rasul-Rasul. Buat slogan-slogan ni, Rasul ada dalam Quran, terang, nyata. Buatlah nata apa pun, kalau bercanggah dengan Quran, canggah dengan hadis Nabi, kita kena tolak. Wallahu a'lam.